Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Jun 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. M-Bank telah menukar lebih 8.7 juta pound sterling kepada lebih 45 juta ringgit untuk akaun pelanggan persendirian 880 di antara 21 Oktober dan 19 Disember 2014. Naib Presiden Jabatan Operasi Pembendaraan M-Bank, Salma Damanhuri memberi keterangan tersebut kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Semasa perbicaraan rasuah 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini, saksi itu berkata penukaran lebih 8.7 juta pound sterling kepada lebih 45 juta ringgit itu dilakukan melalui 5 transaksi melibatkan akaun dengan nombor akhir 880. Menurutnya, dia tidak mengetahui identiti pemegang akaun tersebut kerana jabatannya ketika itu tidak mempunyai akses kepada identiti akaun pelanggan peribadi. Menurutnya, pertukaran mata wang asing itu melibatkan pemindahan daripada Vista Equity International Partners ke dalam akaun 880 di bawah nama M Private Banking 1MY. Sebelum ini dilaporkan bahawa Vista Equity yang berpengkalan di Seychelles didakwa dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Wan Aizuddin Wan Muhammad, Salma menjawab dia hanya mengetahui identiti pemegang akaun itu ialah Najib selepas kenyataannya direkodkan SPRM sekitar 2018. Semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Najwa Bistamam, Salma berkata sepanjang pengetahuannya, pihaknya tidak pernah menerima sebarang laporan atau aduan daripada Najib berhubung urus niaga pertukaran mata wang asing yang banyak itu. Bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Berhad memberi keterangan bahawa bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin turut menerima sumbangan kewangan firma itu. Wan Qori Shah Wan Abdul Ghani mendedahkan perkara itu di Mahkamah Tinggi dalam perbicaraan kes rasuah Presiden UMNO Ahmad Saad Hamidi. Semasa pemeriksaan balas, Wan Qoris yang juga seorang ahli UMNO berkata, sumbangan yang diberikan UKSB kepada Khairi adalah di antara RM50,000 hingga RM200,000 untuk bantuan politik, bencana serta aktiviti kemanusiaan. Katanya sumbangan itu tidak diberikan secara terus kepada Khairi, sebaliknya disalurkan melalui UMNO bahagian Rembau kerana ketika itu Khairi merupakan timbalan ketua bahagian itu. Wan Qoris turut mengesahkan hubungan rapatnya dengan Khairi dan menjelaskan sumbangan kewangan itu bukan bersifat peribadi, tidak teratur dan mengikut keadaan. Sebelum ini, catatan KJ dan BOMO terdapat dalam ledger milik UKSB untuk beberapa bayaran tunai berjumlah ribuan ringgit kepada beberapa individu berprofil tinggi. Ketika diminta menjelaskan perbezaan sumbangan yang dibuat kepada bahagian Khairi dan Ahmad Zahid, Wan Qoris menjelaskan Khairi tidak mempunyai hubungan dengan kontrak visa luar negara VLN. Sebaliknya, Zahid yang ketika itu merupakan Menteri Dalam Negeri terlibat secara langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Wan Qoris berkata, UKSB tidak akan pernah memberikan sebarang sumbangan kewangan sekiranya Ahmad Zahid tidak memberikan sokongan penuh berhubung pelanjutan kontrak VLN tersebut. Kita ke perkembangan berikutnya. Muhyiddin Yassin berkata pimpinan tertinggi Perikatan Nasional telah dimaklumkan mengenai perbincangan tidak rasminya bersama parti-parti politik lain menjelang PRU15. Pengerusi PN itu berkata perkara itu diberitahu sewaktu dia mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Gabungan itu pada malam Sabtu. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, mesyuarat tersebut juga membuat ketetapan untuk terus memperkasakan PN dan memperkukuhkan gerak kerja gabungan itu dalam menghadapi PRU ke-15. Antara pimpinan PN yang hadir adalah Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Sabah Jeffrey Kitingan, Presiden Parti Maju Sabah Yong Tek Lee, Presiden Gerakan Dominic Lau serta wakil-wakil parti komponen. Sabtu lalu dalam satu sidang medianya, Muhyiddin menegaskan tiada salahnya untuk PN meneroka peluang yang ada dengan parti-parti politik lain. Tak apa salahnya kalau kita cakap dengan musuh kita. Salah tak? Kalau musuh kita nak bercakap. Mungkin kata aku tak bersetuju. Tak apalah, it's okay. Then out satu. Ni, ini boleh. Okay ni.
Tapi ada cara lah. Ni soal isu strategi politik, tak boleh nak dedah. Sehingga sampai keadaan yang sesuai, barulah kita akan maklumkan. Abdul Hadi pada Jumaat lalu dilaporkan berkata, PAS menolak idea kemah besar dan telah memaklumkan pendirian parti itu kepada Muhyiddin. Tolong cermin diri sendiri, itu kata Presiden PKR Anwar Ibrahim kepada bekas Peguam Negara Tommy Thomas semalam. Ini susulan kenyataan Thomas baru-baru ini yang menggesa Ketua Pembangkang itu bermuhasabah diri mengenai mengapa dia masih tidak berjaya menjadi Perdana Menteri. Bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur semalam, Anwar berkata Thomas juga telah membuat banyak keputusan tidak bijak semasa memegang jawatan Peguam Negara. Dalam bidang masa dia ada menjalankan tugas dan dalam buku dia, unsur-unsur perkauman tebal, unsur-unsur menghina keupayaan pejabat awam termasuk Jabatan Peguam Negara keseluruhannya. Yang saya sebut masalah overgeneralization. Ya, tak boleh begitu. Takkanlah dalam ribuan tak ada seorang yang layak. Ini pandangan kolonial yang kita tolak. Anwar berkata Thomas juga menyerang bekas Perdana Menteri Tun Razak Hussein tanpa sebarang bukti. Walaupun tidak menjelaskan secara terperinci, Anwar dipercayai merujuk kepada bahagian dari buku Thomas di mana bekas Peguam Negara itu mengaitkan Tun Razak dalam rusuhan 13 Mei 1969. Thomas juga kata Anwar telah mengulas mengenai kes pembunuhan yang sedang berjalan semasa beliau menjadi Peguam Negara ketika pentadbiran 22 bulan kerajaan PH. Sementara itu mengulas mengenai kegagalannya menjadi Perdana Menteri, Anwar berkata dia sudah pasti akan menjadi Perdana Menteri jika berkompromi dengan pendiriannya mengenai rasuah dan campur tangan terhadap badan kehakiman. Berita seterusnya. Kerajaan akan membentangkan pindaan untuk memasukkan hukuman mati mandatori dalam 11 peruntukan undang-undang pada sidang Parlimen Oktober ini. Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan perkara itu dalam sidang media khasnya di Putrajaya hari ini. Saya cukup yakin Dewan Rakyat dan Dewan Negara tidak ada halangan dan saya cukup yakin juga dari pihak Duli Tuanku memang amat peka dengan soalan ini. Saya cukup yakin tidak ada masalah di mana-mana lah. Wan Junaidi berkata, sekiranya semua berjalan mengikut perancangan, negara tidak lagi mengenakan hukuman mati mandatory mulai Januari tahun depan. Sidang akhbar hari ini bertujuan menjelaskan kenyataan awalnya pada Jumaat lalu ketika dia mengumumkan bahawa Kabinet pada dasarnya bersetuju dengan pemansuhan hukuman mati mandatory di Malaysia. Tetapi hukuman mati masih ada dalam undang-undang kita walaupun itu bakal dimansuhkan. Pemansuhan bukan bermula dengan pengisytiharan menteri ataupun keputusan kabinet. Pemansuhan bermula dengan pindaan kepada undang-undang yang relevan dengan kes-kes tersebut. Ketua Pemuda PKR yang baru Adam Adli Abdul Halim berkata, walaupun keadaan politik dilihat sukar, namun sekarang bukan masanya untuk parti itu berputus asa. Menurut bekas aktivis pelajar itu, walaupun PKR kalah dalam beberapa siri pilihan raya sebelum ini, ia bukan alasan untuk ahli parti itu tidak bekerja keras. I mean, it's good to have some kind of humility, not be overconfident. Enter GE15 knowing that we have a mountain of challenge ahead of us. That's good. But it should not demotivate us. Okay, never mind, we can wait for another 10 years. No, we will still fight to win. Adam berkata demikian bagi mengulas kenyataan ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah Anwar sebelum ini yang berkata PH diramalkan tewas pada 2 lagi pusingan pilihan raya umum sebelum menguasai Putrajaya. Menurut Nurul Izzah, punca dirinya tidak yakin PH akan kembali berkuasa selepas PRU ke-15 adalah kerana dasar dan kegagalan gabungan itu menunaikan manifesto PRU ke-14 selepas menjadi kerajaan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.